Dengan tiba-tiba dia rasa ada tangan yang pegang kaki dia tau. Tangan tu umpama macam nak tarik dia masuk ke dalam air. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ni aku nak kongsi kat korang dua cerita yang aku terima daripada dua follower aku kat Instagram. Cerita yang aku rasa agak menarik lah untuk aku kongsikan kat korang. Kisah kat tempat peranginan yang aku rasa agak popular juga kat Johor ni. Bukan kat Johor je, tapi kat Malaysia pun dia popular jugalah tempat peranginan ni. Kalau korang pernah dengar, Desaru. Desaru, Kota Tinggi. Takkanlah korang tak pernah dengar kan? Tempat ni kan, aku rasa memang popular lah. Tempat yang ada macam-macam hotel yang ada nama lah kat situ. Okay, cerita nombor satu ni berlaku dekat seorang kakak ni yang datang piknik dengan keluarga dia dekat Desaru Public Beach. Mungkin korang tahulah, korang boleh google lah Desaru Public Beach ni kat mana. Dia bukan kena malam-malam guys. Kakak ni kena gangguan mistik pada siang hari je. Cerita nombor dua pula yang aku akan kongsikan kat korang adalah satu cerita daripada seorang bekas pekerja dekat salah sebuah hotel yang terkenal dekat Desaru. Tapi dia minta aku rahsiakan nama hotel tersebut dengan nama dia sekali. Okey bro, aku faham sangat dengan hal ni. Okey, tak apa. Aku akan rahsiakan nama kau dan juga nama hotel ni. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, aku minta bantuan korang tekan butang subscribe tu, tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa yang akan datang. Jangan dah pun subscribe channel aku ni dan selalu support channel aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang guys. Okey, aku pun tak naklah melewih panjang-panjang lagi. Aku pun tahu korang semua dah tak sabar nak dengar cerita ni. Okey, jom layan guys. Cerita ni berlaku pada tahun 2016. Masa tu Kak Ila ni masih duduk dekat Bandar Penawar, Kota Tinggi. Masa tu keluarga mertua Kak Ila ni datang bercuti. Diorang ni datang daripada Selangor. So Kak Ila ni bawa lah keluarga mertua dia ni pergi mandi-mana dekat Pantai Awam Desaru. Kalau dalam bahasa mudahnya, dekat Public Beach Desaru. Kat Desaru ni ada banyak pantai guys. Tapi rata-rata semua adalah private beach. Sebab banyak kawasan hotel, kawasan hotel yang ternama. Cuma ada satu je kawasan yang bukan private. Kalau tak salah aku kena bayar lebih kurang RM6 lah parking kereta kat situ. Kalau tak salah lah. Pantai ni pun memang cantik. Pasir dia putih je. Dipendekkan cerita, cerita mistik ni berlaku masa Kak Ila ni nak pergi bersihkan diri kat bilik mandi tempat bilik persalinan tu. Senang cakap, dia dah lepas pergi mandi-manda tu, dia nak mandi lah. Masa ni bukanlah waktu malam pun. Dalam tengah hari je. Lebih kurang jam 12.30 hari. Masa tu Kak Ila ni, dia pergi ke bilik mandi tu dengan adik ipar dia. Sampai je kat bilik air tu, adik ipar Kak Ila ni jalan masuk dalam dulu. Kak Ila pula mandi dan bersihkan anak kecil dia dulu kat pipe depan bilik mandi tu, kat luar bilik air lah. Lepas dah bersihkan dan mandikan anak dia tu, dia pun hantar anak dia tu keluar, bagi kat ayah dia untuk pakaikan baju. Lepas tu barulah dia masuk balik bilik air tu untuk bersihkan diri dia pula. Masa tu ramai sangat orang kat dalam bilik air tu. Ruang bilik air dalam bilik mandi tu ada banyak sebenarnya. Ada 3 line. Setiap line tu ada dalam 5 hingga 6 pintu bilik mandi. Line yang pertama dah penuh dah. Line yang kedua pula pun penuh. Tinggal line yang ketiga. Alhamdulillah, banyak lagi bilik mandi yang kosong masa tu. Lepas tu Kak Ila perasan ada nampak bayang adik ipar dia masuk salah satu bilik mandi kat line nombor 3 tu. So Kak Ila pun masuklah dekat bilik mandi yang kat sebelah adik ipar dia tu. Masa Kak Ila tengah mandi tu, sambil-sambil tu dia ajaklah adik ipar dia berborak. Mula-mula Kak Ila panggil lah nama dia. Dia pun menyaut. Suara dia pun sama je. So macam betul lah kan, tu adik ipar dia yang kat sebelah. Kak Ila ni masa tak fikir apa-apa pun. Tujuan Kak Ila panggil nama adik ipar dia tu, Kak Ila nak selidik dululah kan, takut salah orang pula kan. Kak Ila pun bila dah tahu yang kat sebelah bilik air dia tu adik ipar dia yang mandi,
Dia pun mulakanlah perbualan sambil mandi-mandi. Dia tanya dekat adik ipar dia, kenapa dia baru nak mandi? Bukankah tadi dah lama dia masuk dalam bilik air ni ke? Adik ipar dia jawab, tadi ramai orang sangat. Baru ni lah dapat bilik mandi yang kosong. Tapi memang ramai pun sebenarnya orang masa tu dekat dalam bilik air tu. So Kak Ila ni setujulah dengan jawapan adik ipar dia tu. Sepanjang mandi tu, diorang ni berborak je lah. Yang sebenarnya guys, Kak Ila ni nak hilangkan rasa takut dia je. Sebab bilik mandi yang dia guna tu betul-betul kat belah hujung. Lepas tu jauh pula jarak dia daripada pintu utama. Dah lah tak ramai orang kat belah hujung-hujung ni. Suasana pun macam suram-suram je gitu. Kebetulan kat bilik mandi Kak Ila ni ada sabun buku. Bila dia dah habis pun menyabun badan dia, dia offer lah sabun tu kat adik ipar dia. Adik ipar dia cakap suruh campak je lalu kat tepi dinding tu. Kak Ila ni bila adik ipar dia minta campak je kat tepi dinding tu, dia pun campak je lah. Bila dah habis mandi dan dah siap pun, Kak Ila pun buka lah pintu nak keluar daripada bilik mandi tu. Tiba-tiba guys, Allahu Akbar, adik ipar Kak Ila ni dah berdiri betul-betul depan pintu bilik mandi Kak Ila yang guna tu. Muka dia tercengang tengok Kak Ila ni. Terbeliak besar mata dia. Kak Ila ni tanyalah dengan adik ipar dia, kenapa ni? Kenapa kau buat muka macam terkejut pula? Adik ipar Kak Ila ni pun bisik lah kat Kak Ila ni. Kak Ila ni cakap dengan siapa tadi? Kak Ila pun cakap lah, cakap dengan awak lah. Kan awak yang mandi kat sebelah tadi kan? Adik ipar dia ni terus jawab, Mana ada kak? sambil dia tunjuk tempat yang dia mandi tu, jauh daripada tempat Kak Ila mandi. Sudah, siapa pula yang Kak Ila ni bualkan dari tadi tu kan, kalau bukan adik ipar dia. Kak Ila pun tengoklah bilik mandi kat sebelah dia tu. Pintu dia tu separuh tutup. Dia pun tolak pintu tu pelan-pelan. Betul, memang tak ada orang pun dalam bilik air tu. Bilik air tu pun kering je. Tak ada tanda pun orang mandi. Lepas tu sabun buku yang Kak Ila campak tadi tu menipik je kat atas lantai. Aduh, terus dia terfikir. Dia bercakap dengan siapalah agaknya tadi tu kan. Dengan tudung tak sempat sarung lagi, dia terus je lari keluar. Masa ni kan jantung Kak Ila tu betul-betul berdegup lah. Berdegup kencang, macam nak terkeluar jantung daripada badan, kata dia. Memang itulah last dia guna bilik air tu. Aduh Kak Ila, kalau dah tengah hari pun dia dah boleh kena ganggu dengan benda-benda mistik ni kan. Korang bayang lah kalau malam pula macam mana lah rupa bentuknya kat dalam bilik mandi tu kan. Angker bertabah lah Kak Ila Okay guys, itu adalah sikit cerita pasal Kak Ila. Pendek je cerita yang disampaikan dekat aku. Kalau tadi aku dah cerita pasal Kak Ila ni yang diganggu dengan perkara mistik masa Kak Ila ni pergi berkelah dengan keluarga dia, aku nak sambung pula dengan kisah seorang brother ni yang terkena gangguan mistik masa dia sedang bertugas kat sebuah hotel kat Desaru ni guys. Okay, layan guys. Kisah ni berlaku lebih kurang tahun 2001. Masa ni Nasir ni baru lepas SPM. Sementara tunggu panggilan universiti, dia kerjalah part time dulu kat satu hotel yang berada dalam betul-betul kat kawasan Desaru. Memang hotel ni agak terkenal jugalah. So si Nasir ni minta aku rahsiakan apa nama hotel ni. Yang dia cakap hotel ni konsepnya macam apartmen dan tempatnya juga agak popular daripada dulu sampailah hari ni, walaupun namanya dah tukar beberapa kali dah. Dia bekerja kat hotel ni sebagai pelayan restoran. Kalau kat hotel resort ni, kerja sebagai pelayan kat restoran ni memang relax sikit lah. Bila waktu-waktu hari-hari biasa, tak banyak kerja pun. Siapalah yang nak datang kat resort kan masa hari-hari bukan cuti kan. Lagi pula masa tu tahun 2001. Masa tu Desaru taklah berapa meriah sangat macam sekarang ni. Kena tunggu masa cuti sekolah ataupun cuti umum barulah meriah sikit hotel-hotel kat Desaru tu. Kalau busy pun time hotel ada function je, barulah diorang ni busy. Nak dijadikan cerita, pada satu hari tu adalah satu kilang ni, dia buat makan besar kat hotel tempat Nasir kerja ni. Semua staf kilang dijemput hadir. Makan malam tu lebih kurang 100 orang staf lah yang hadir. Tapi tak seperti biasa, diorang ni request nak makan dekat berhampiran dengan kawasan pantai. Kalau biasanya memang buat kat restoran je, sebab kawasan restoran tu pun ada pool dekat sebelah.
Kira macam function sebelah pool lah. Lebih nampak eksklusif sikit lah nampak. Entah kenapa kali ni dia orang request nak buat function dekat kawasan, dekat dengan pantai pula, dekat tempat yang open air. Mungkin nakkan lebih privacy lah agaknya kan. Ini yang fikir Nasir lah masa tu. So seperti biasa, tugas Nasir ni dengan beberapa staff lain buatlah persiapan untuk majlis tu. Seminggu persiapan tu dibuat. Macam-macam benda lah yang diorang nak kena susun, nak kena arrange kan. Kursi, meja, barang-barang benda macam tu lah. So seperti yang dijanjikan, function tepi pantai tu pun diadakan. Memang meriah lah function malam tu. Siap ada nyanyi-nyanyi karaoke, cabutan bertuah lah, macam-macam lagi lah. Siap berdancing-dancing lagi tu. Diam tak diam, majlis tu habis dalam jam lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Lepas majlis tu habis, supervisor si Nasir ni, Helmi nama dia, dia bagi arahan kat budak-budak dia lah masa tu. Kena kemaskan kawasan tu malam tu juga. Sebab barang-barang macam sudu garpu tu kena seal siap-siap. Takut rosak kalau kena hujan ataupun kena curi dengan beruk esok paginya. Dekat kawasan Desaru ni memang banyak beruk guys. So malam tu Nasir, Helmi dengan beberapa orang staff lain kena kerja overtime untuk kemas kawasan function tu. Masa tengah kemas tu, dengan tiba-tiba Nasir nampak seorang perempuan keluar daripada satu apartmen kawasan hotel tu, menuju betul-betul ke arah pantai. Lalu depan dia, cantik budak perempuan tu, free hair. Seperti biasa, dah jadi SOP lah. Bila pengunjung hotel lalu depan staff kena ucap selamat lah. Selamat malam ke, selamat pagi ke, janji ucap lah. So si Nasir ni pun ucapkan selamat malam kat perempuan tu. Tapi tak ada apa-apa respon pun yang perempuan tu bagi dekat Nasir. Dia tengok muka Nasir pun tidak, jalan terus saja ke pantai. Dalam hati si Nasir ni berkata lah juga kan, ish, sombong betul. Mungkin gaduh dengan suami atau boyfriend dia agaknya ni. Nasir pun hiraukan aja dan teruslah mengemas. Teruskanlah kerja mengemas dia tu. Masa tu dia tengah melipat kain alas meja. Tapi dalam masa yang sama, mata dia ni tertumpu kat perempuan tu. Perempuan tu masih lagi jalan menuju ke arah pantai. Hati Nasir ni makin lama makin tak sedap. Dia tengok jam, dah nak dekat pukul 2 pagi dah. Takkanlah perempuan ni nak mandi pantai malam-malam kan? Untuk pengetahuan korang guys, pantai Desaru ni tak sama dengan pantai laut lain. Alun dia ni bergelombang, bukan kecil, besar. Pantainya pula dalam. Walaupun korang baru je jalan lebih kurang 10 meter daripada pasir pantai tu. Sebab pantai Desaru ni betul-betul menghadap laut luas, Laut Cina Selatan. Dia tak sama dengan pantai-pantai dekat kawasan lain. Okay, back to the story guys. Si Nasir ni terus je lah perhatikan pergerakan perempuan tu. Makin lama makin dekat perempuan tu, dekat pantai, dekat air tu, dekat laut. So si Nasir ni makin tak sedap hati. Dia terus berlari menuju ke arah perempuan tu. Niat hati dia ni, dia nak ingatkan kat perempuan ni, bahaya kalau nak mandi laut malam-malam macam ni. Bila si Nasir ni dah nak sampai betul-betul kat perempuan tu, masa tu air laut ni betul-betul separuh pinggang daripada pinggang perempuan tu tau. Tapi bila Nasir dah betul-betul sampai kat gigi air tu dah tinggi dah, betul-betul kat dada perempuan ni dah. Tapi tak nampak langsung pun macam perempuan ni nak berhenti daripada menuju ke tempat yang lagi dalam. Umpama kalau senang cakap, umpama dia macam nak bunuh diri tau. So si Nasir ni pun jerit lah supaya perempuan tu berhenti. Masa Nasir jerit tu, perempuan tu sempat berhenti sekejap. Dia toleh ke muka Nasir, lepas tu dia senyum je. Lepas tu dia teruskan jalan ke belakang, sampailah kepala dia tu ditenggelami air. Nasir panik masa tu. Dia jerit kat kawan-kawan dia lain yang minta tolong. Dia toleh kat belakang. Dia nampak ada beberapa kawan dia tu sedang lari tau, menuju ke arah dia. Bila si Nasir ni nampak kawan-kawan dia menuju ke arah dia, dia pun tak tunggu lama. Dia terus berenang nak selamatkan budak perempuan tu. Sedar tak sedar, dia dah berada dekat tengah-tengah laut dah. Dia pun tercari-cari lah perempuan tu. Otak dia ni hanya fokus nak selamatkan perempuan tu. Dia nampak kawan dia pun dah mula berenang nak menuju ke dia. Masa tu kaki dia ni memang dah tak jejak lagi ke tanah dah. Maksudnya memang betul-betul dah dalam sangat dah air ni. Dia pun tak tahu berapa dalam air laut tu. Dengan tiba-tiba dia rasa ada tangan yang pegang kaki dia. Tangan tu umpama macam
nak tarik dia masuk ke dalam air. Dia pun cubalah berenang ke permukaan untuk selamatkan diri dia sendiri. Tapi dia rasa makin dia kuat berenang, makin kuat lagi lah dia ditarik ke dalam air. Akhirnya dia rasa penat. Dia dah tak mampu dan tak daya lagi nak berenang dah. Masa ni dia dah reda dah dengan ketentuan ilahi dah. Perasaan takut tu tak usah cakap lah. Kat otak dia fikir masa tu, mungkin ini adalah saat kematian dia. Dia betul-betul rasa macam dah tak ada harapan lagi dah nak survive dah. Otak tu dah tak fikir lagi pasal perempuan yang dia nak selamatkan tu. Otak tu hanya fikir saat kematian dia je. Makin lama, makin gelap dunia dia. Dan akhirnya terus je gelap gelita. Allahu Akbar. Si Nasir ni terjaga. Telinga dia terdengar orang panggil nama dia, sebut nama dia, suruh dia bangun. Dada dia rasa sempit betul. Tekak dia pula masa tu rasa payau. Dia cuba buka mata dia pelan-pelan. Dia rasa sejuk sangat masa tu. Bila dia dapat buka mata dia je, dia tengok kawan-kawan sekerja dengan dia dah kerumun dia dah. Bila dia toleh sebelah kiri, dia nampak seorang lagi kawan dia pun dah mengukur sejuk juga, lencun basah dengan baju kerja. Sama macam dia juga, lencun dengan baju kerja, sebab pergi berenang nak selamatkan perempuan tu. Rupa-rupanya kawan dia Helmi yang terjun ke laut pergi selamatkan dia. Terus si Nasir ni tanya kat kawan-kawan dia, mana perempuan tu, dapat tak selamatkan dia? Kawan-kawan si Nasir ni terpinga-pinga lah bila si Nasir ni tanya, berjaya ke tak selamatkan budak perempuan tu. Teruslah si Helmi ni menjawab, Perempuan mana ni Nasir? Mana ada perempuan lain? Kenapa kau terjun dalam laut malam-malam ni Nasir? Kau nak mati ke? Kau pun tahu laut Desaru ni macam mana ombak dia malam-malam. Si Nasir pun terus jawab lah, aku ni nak selamatkan perempuan tu. Dia keluar daripada bilik dia, dia terus tuju laut nak bunuh diri. Aku nampak dia nak bunuh diri. Sebab itulah aku kejar dia nak selamatkan dia. Sebab itulah aku tuju dalam air. Takkan korang tak perasan dia? Dia lalu depan korang tadi sama tadi. Depan mata korang kan dia lalu. Terus seorang lagi kawan kerja si Nasir ni menyaut, Tak ada orang pun Nasir yang lalu daripada tadi. Kita-kita je yang buat kerja kat sini. Masa aku lipat kain alas meja sebelah kau tadi, aku nampak kau tiba-tiba ucap selamat malam. Aku pun pelik, kau ucap selamat malam dengan siapa? Tak ada siapa pun lalu kat situ kecuali kau dengan aku. Lepas tu kau jalan pelan-pelan menuju ke laut. Bila kau dah sampai laut, aku terus jerit minta tolong. Aku dah agak dah kau akan terjun dalam air. Yang kabutlah si Helmi ni nak selamatkan kau. Nasib baik si Helmi ni sempat selamatkan kau Nasir. Kalau tak tahu aku macam mana nak jawab dengan mak bapak kau nanti. bila si Nasir ni mendengarkan apa yang kawan-kawan dia cakap tu, barulah dia sedar yang dia nampak tu sebenarnya hanyalah satu jelmaan je yang sengaja nak menduga dia, nak bawa dia ke dalam laut tu. Nasib baiklah masa tu kawan-kawan dia ada. Kalau tak, dah tentu cerita ni pun tak dapat aku nak ceritakan kat korang. Nasib baiklah si Helmi ni selamatkan dia. Tu hutang budi betul lah dia dengan si Helmi ni. Mulai daripada hari tu guys, si Nasir ni dah mula serik dah. Ada satu waktu tu, ada lagi function yang lebih kurang sama juga buat kat tepi pantai. Dia juga kena kerja pada malam tu. Dia terus hantar notis berhenti kerja. Dia memang tak nak kerja lagi malam-malam kat tepi pantai. Dia sanggup berhenti kerja daripada ambil risiko yang sama. Senang cakap, dia betul-betul serik dengan apa yang telah berlaku dekat dia ni guys. Okay guys, pendek je cerita malam ni guys. Berakhirlah dua kisah pasal Desaru yang dah pun aku sampaikan kat korang malam ni. Kisah pertama, kisah Kak Ila yang diganggu dengan perkara-perkara mistik masa dia tengah mandi kat bilik mandi Desaru Public Beach. Waktu tengah hari guys, bukan malam. Dan satu lagi kisah si Nasir ni yang hampir meragut nyawa dia masa dia konon-kononnya nak bantu orang yang lemas. Rupa-rupanya dia yang lemas. Aku tak tahu nak ulas apa dengan dua cerita ni. Tapi yang pasti aku cuma nak korang berhati-hati je lah guys. Pertama, kalau nak guna bilik air tu, pastikanlah janganlah kat tempat yang sunyi sangat. Kalau ramai sangat orang tu, kau tunggu je lah kejap. Sampai waktu kau akan dapat giliran korang juga. Betul tak? Kan? Sekurang-kurangnya lebih selamat. Ini maksud aku. Nombor dua guys, kalau korang nak bantu orang ni, pertama kena sedar diri juga. Aku faham kadang-kadang naluri kita ni
memang kalau Bab nak bantu orang, dia datang automatik je. Memang tak boleh nak elak. Cuma aku minta lah, kalau korang boleh buat, kalau boleh lah, cermin diri sendiri dulu. Maksud aku cermin ni, cerminlah keupayaan diri sendiri sebelum terfikir nak bantu orang. Sebab aku tak nak lah niat kita yang baik ni berakhir dengan satu tragedi yang kita sendiri pun tak menjangka. So guys, fikir-fikirkan guys apa yang aku cakap ni. Okay, sampai sini saja Malam Mistik kali ni. Sebelum aku tamatkan cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa akan datang. Mana-mana kawan-kawan yang nak kongsikan pengalaman mistik korang tu, tak kisahlah kisah seram ke, tak ke, seram-seram kelakar ke, seram-seram sejuk ke, so korang boleh je kongsikan kat aku melalui akaun sosial media aku. Aku dah tulis kat ruangan description kat bawah ni guys. So jangan lupa add sekali aku kat sosial media korang tu. Okay, thanks in advance. Cakap orang putih tu. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.